Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah, kita dapat menyambung pengajian ataupun huraian kitab Musnad Imam Ad-Darimi rahimahullah, Imam Abdullah bin Abdul Rahman Ad-Darimi yang meninggal pada tahun 255 Hijrah. Dan kita berhenti pada kelas kita yang lalu atau seri yang kedua, masih lagi pada bab tanda-tanda atau sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kitab-kitab yang terdahulu, iaitu kitab Taurat, kitab Injil dan yang diwarisi daripada ahli kitab. Mereka telah pun tahu dan mengenali apakah sifat-sifat baginda sallallahu alaihi wasallam. Kita sambung pada kali ini pada hadis yang ke-11, iaitu pada bab yang kedua, hadis yang ke-11. Disebut sini oleh Imam Abdullah bin Abdul Rahman Ad-Darimi, akhbarana Haywat bin Shurahin qala hadatsana Baqiyah bin Walid al-Maytami qala hadatsana Bahir bin Sa'd an Khalid bin Ma'dan an Jubair bin Nufair al-Hadrami anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laqad ja'akum rasulun ilaykum laysa biwahinin wala kasil liyakhtina quluban ghulfan wa yaftaha ayunan umya ويسمع آذانا صما ويقيم ألسنة عوجا حتى يقال لا إله إلا الله. Maksudnya ialah telah datang kepada kamu Rasul yang bukanlah Nabi, seorang Nabi itu yang akan menjadi seorang yang lemah dan juga tidak rajin atau malas untuk membuka hati-hati yang tertutup, untuk membuka mata-mata yang buta, dan untuk memberikan pendengaran kepada telinga yang tidak mendengar, dan akan menegakkan agama menjadi agama yang lurus, dan sehinggalah semuanya mengucap la ilaha illallah wahdah. Maka ini antara sifat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ceritakan tentang apa sifat baginda yang disebutkan sebelum baginda sallallahu alaihi wasallam, menyokong kepada apa yang telah kita sebutkan sebelum ni, kata-kata Ka'ab al-Ahbar, kata-kata Allah bin Salam, yang mereka ni dulunya pendeta atau rahib atau orang alim dalam agama mereka terdahulu. Mereka kenal sifat-sifat baginda sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis ke-12 disebutkan akhbarana Muhammad bin Yazid al-Hizami qala hadatsana Ishaq bin Sulaiman an Amr bin Abi Qais an Atha an Amir anhu qala kana rajulun min ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam lahu ilayhi hajah فمشى معه حتى دخل قال فإحدى رجليه في البيت والأخرى خارجة كأنه يناجي فالتفت فقال أتدري من كنت أكلم إن هذا ملك لم أره قط قبل يوم هذا استأذن ربه أن يسلم علي قال إنا آتيناك أو أنزلنا القرآن فصلا والسكينة صبرا والفرقان وصلا. Maksudnya hadis ini disebutkan tentang bagaimana sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang jalan bersama dengan baginda sehingga baginda masuk ke dalam rumah, sebelah kakinya dalam rumah dan sebelah lagi di luar. Ketika Nabi nak masuk rumah itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba terdiam seperti mendapat wahyu. Maka selepas habis itu, selepas selesai keadaan sebegitu, maka Rasulullah bertanya, adakah kamu tahu siapa yang aku cakap tadi? Siapa yang aku bercakap dengan siapa tadi? Itu maksud, dengan siapa aku bercakap tadi? Maka Nabi berkata, itulah malaikat yang aku tak pernah jumpa sebelum ini, yang minta izin kepada Tuhanku, kepada Allah untuk beri salam kepadaku. Dan jadi maksudnya ialah malaikat ni ramai, bilangannya banyak. Jadi malaikat-malaikat ni sayang dan kasih kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, datang jumpa baginda dan berceritakan tentang sifat-sifat baginda, ataupun cerita tentang bagaimana Allah SWT menurunkan wahyu. Jadi malaikat ni ada banyak. Kita tahu bahawa malaikat ni jumlah lebih banyak pada manusia, dan malaikat ni sampai dalam hadis Salim menyebutkan malaikat ni yang tawaf di Baitul Ma'mur, Kaabah, yang ibarat Kaabah yang setentang dengan Kaabah di bumi, dan mereka masuk dalam tempat itu dan keluar dan tak masuk lagi. Maksudnya terlalu banyak yang datang tawaf ke situ dan terlalu banyak bilangan dia. Maka disebutkan di sini bahawa
Allah SWT menurunkan Quran kepada baginda sebagai kata putus, ya, halal dan haram, sebagai dan ketenangan, sebagai kesabaran. Ini maksudnya Allah SWT turunkan wahyu kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Imam Darimi menyambung, akhbarana Mujahid bin Musa qala hadatsana Raihan wa ibn Sa'id hadatsana Abbad wa ibn Mansur an Ayyub an Abi Qilabah an Atiyah annahu sami'a Rabi'ah al-Jurashi yaqul utiya Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam faqila lahu litanam 'ainuk wal tasma' udhunuk wal ya'qil qalbuk. Qala fanamat 'aini wa sami'at udhunaya wa 'aqala qalbi. Qala faqila li sayyidun banadaran. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, dalam mimpi Nabi didatangi oleh malaikat. Maka dikatakan kepadanya, hendaklah mata kamu tidur tapi telinga kamu dengar dan hati kamu memahami. Maksud ada benda nak dia beritahu. Maka disebut di situ fanamat aini. Nabi pun kata mataku tidur tapi hatiku jaga, telingaku dengar dan hatiku jaga. Jadi mungkin ni sebagai gurauan lah kan, sebagai orang yang duduk di dengar khutbah jemaah, dia ambil ni kot, mataku pejam, telingaku dengar, hatiku jaga semasa khutbah jemaat. Kemudian tak tahu apa berlaku, tiba-tiba iqamah kan? Jadi kita bukan nak kata siapa-siapa, kita semua orang lelaki macam tu. Bila datang hari Jumaat dia letih semua. Jadi orang lelaki ni dia disebabkan banyak sangat pergi sembahyang Jumaat, dia ada kepakaran untuk tidur duduk. Itu maksud dia ketika khutbah Jumaat berlangsung, ya, sebab seletih dan sebagainya. Tapi ramai juga yang dengar, alhamdulillah. Jadi bila berlaku begitu, dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayyidun banadaran. Ni cerita dia, malaikat tengah cerita perumpamaan baginda sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Nabi dan juga Islam dan sebagainya. Sayyidun banadaran, seorang tuan membina rumah. Maksud perumpamaan semuanya ini yang kita akan faham kejap lagi ialah adanya seorang tuan, maksud orang kaya, buat rumah. Kemudian fasana ma'dubah, dia buat kenduri. Wa asra da'iyan, dia hantar wakil untuk jemput orang makan kenduri. Faman ajaba da'iya dakhala ad-dar wa akala min al-ma'dubah wa radiya anhu as-sayyid. Siapa yang menyahut jemputan tadi, dapatlah dia datang ke rumah, dapatlah makan jamuan, dan tuan rumah itu akan redha dan suka kepada dia. Wa man lam yujib ad-da'i lam yadkhul ad-dar wa lam yat'am min al-ma'dubah. Siapa yang tak nak terima jemputan, dia tak boleh masuk rumah tu, dia tak dapat makan makanan yang disediakan, dan wasakhita alaihi sayyid, tuan tu tak suka. Maka dia kata di sini Allah itu ialah tuan tu. Dia memakan Allah ni tuan yang memiliki rumah, maksud yang memiliki Islam itu sendiri. Disebutkan ad-da'i Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang nak tukang jemput tu ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ad-dar, rumah tu apa? Islam. Ma'dubah, makanan tu apa? Syurga. Cantik. Jadi Allah SWT turunkan agama Islam, suruh Nabi menjemput kita masuk Islam, dapat makanan, iaitu dapat syurga. Itu keindahan sifat baginda sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diakhiri bab yang kedua ini, kita nak akhiri insya-Allah, sebab kita pun nak masuk waktu asar. Kita akhiri bab yang kedua ni, nak habiskan bab yang kedua alhamdulillah, iaitu hadis akhbarana Hasan bin Ali qala Abu Usama an Jafar bin Mamun at-Tamimi an Abi Uthman an-Nahdi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja al-Batha'i wa ma'ahu bin Mas'ud. Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar daripada Mekah ke pinggiran, ke pinggir Mekah, kemudian bersamanya Ibnu Mas'ud. Jadi Ibnu Mas'ud kata apa? Dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ajak dia, kemudian Nabi suruh dia duduk dan Nabi buat garisan di tanah, iaitu jangan keluar, Nabi kata, daripada garisan ni. Nanti akan datang sekumpulan yang mereka datang, jangan cakap dengan mereka kerana mereka tak akan cakap dengan kamu. Nabi nak beritahu kejap lagi malaikat datang. Malaikat datang. Jangan cakap. Malaikat tu bukan datang nak jumpa kamu, nak cakap dengan aku. Itu maksud dia. Ibnu Mas'ud ni. Kemudian apa yang berlaku disebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian pergi, kemudian Nabi nak pergi ke mana, kemudian mereka datang ke garisan tersebut. Siapa mereka ni?
mereka datang iaitu jin pula, malaikat itu maksud datang. Kemudian mereka jumpa Nabi SAW dan mereka tak datang kepadaku sebab ada garisan tadi. Mereka datang jumpa Nabi SAW, itu maksud dia. Baik, kemudian bila sampai ke tengah malam, Nabi SAW datang balik. Okey, datang dan tidur di pahaku. Nabi rehat. Kemudian Nabi bila tidur, kata Ibn Mas'ud, dia berbunyi tidur dia. Dia bernafas bunyi tidur. Maksud Nabi nyenyak tidur, itu maksud. Kemudian ketika Nabi tidur itu, datang sekumpulan lelaki yang tinggi pakai baju putih. Yang tinggi baju putih. Kemudian Nabi SAW masih tidur. Jadi kata Ibn Mas'ud, mereka ni tinggi, mereka ni putih, dan mereka ini indah. Dia kata cantik, indah. Sampai sebahagiannya duduk di kepala Nabi dan sebahagian lagi duduk di kakinya, dan mereka berkata, ma ra'ayna 'abdan utiya mithla ma utiya hadzal nabi. Dia mereka bersembang tentang Nabi. Masuk tengah tengok, tengah terkejut. Lepas tu dia kata, tidak ada seorang hamba yang dapat kelebihan macam manusia ini yang sedang tidur, itu Nabi Muhammad SAW. Matanya tidur, hatinya jaga. Dan dia ibarat yang tadi, diulang oleh yang tadi, dia ibarat seorang tuan membina istana, membuat makanan, menyeru kepada masyarakat untuk makan, kemudian mereka pergi. Maka cakap tentang Nabi. So maksudnya di tengah Nabi tu dah riba dia, kemudian datang lelaki-lelaki ni yang tak dikenali, yang cantik, yang indah pakai baju putih ni, cakap tentang Nabi, kemudian pergi. Maka Nabi bangun SAW. Nabi kata kepada Mas'ud, Nabi tengah tidur tadi, Nabi bangun, Nabi kata, tahu tak siapa datang tadi? So Nabi tahu lah kan, Nabi jaga. Maka Ibn Mas'ud menjawab, Allah wa Rasuluhu alam, Allah dan Rasul lebih tahu. Dia cerita adab. Sahabat bila ditanya, Nabi tanya, dia cakap Allah Rasulullah alam, Allah lebih tahu, Rasul lebih tahu. Dia sebenarnya lebih kepada adab, bukan kepada mereka tak boleh teka. Kan macam kes hadis Jibril datang dalam bentuk manusia yang soal jawab dengan Nabi SAW, hadis nombor 1 dalam Sahih Muslim. Kemudian Nabi tanya Umar lepas tu kan, beberapa hari lepas tu, tahu tak siapa datang? Umar jawab apa? Allah dan Rasul lebih tahu. Umar boleh teka, Umar boleh rasa, tapi dia nak Nabi jawab. Itu panggil adab. So bila kita ada istilah dari imam-imam sebut, Imam Nawawi sebut juga dalam Muqaddimah Majmu', maksud kita, kalaulah guru tu tanya kita, kita boleh cakap kita tak tahu, sebab kita nak dia cerita. Itu maksud dia. Dia kan tak ada adab bila seorang guru cakap, sebenarnya ada sebuah kisah, saya tahu dah cerita tu, potong. Ataupun ada sebuah kisah yang berlaku, ustaz dah cerita dah minggu lepas, potong betul. Itu maksud dia. So adab dia apa? Bagi dia habis cakap kan? Seolah macam kata, ya ke kan? Gitu. So itu adab. Ini bila tak ada adab, baru nak cerita, kan cerita tu kan, yang cerita hari tu kan, habis spoil. So spoil the mood dia panggil. Okey, kemudian apa yang berlaku? Nabi kata, itulah malaikat. Yang first tadi adalah jin, minta maaf. Yang first tadi adalah Nabi garis tu, Nabi pergi jumpa jin. Sekarang ni malaikat datang, cerita tentang Nabi SAW. Masuk jumpa. Kemudian dia kata, faham tak perumpamaan yang disebutkan tadi? So Nabi dengar semua. Maksud tengah Nabi tengah tidur, yang malaikat tu sembang tu macam seolah-olah macam dia tak ada, tapi dia ada. Jadi dia kata, sekali lagi maksud jawab, Allahu a'lam, Allah dan Rasul lebih tahu. Tu adab. Dia kata, Allah yang bina syurga, Allah jemput hambanya. Siapa yang jawab jemputan tu masuk syurga, siapa yang tak jawab maka disiksa. Maka itu dipanggil perumpamaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Habis bab yang kedua, alhamdulillah. Akan datang insya-Allah kita akan sambung bab yang ketiga, bagaimanakah bermulanya wahyu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana bermulanya wahyu, maksudnya bukan mula dapat wahyu Gua Hira tu saja. Mula-mula cerita Nabi tu macam mana? Masa dia kecil, dia kena bedah perut semua itu. Jadi dia panggil Musnad Darimi. Keindahan buku ni ialah dia mula dengan benda-benda sebegini. Dia lain sikit dengan kitab-kitab lain. Dia mula dengan Nabi SAW, lepas tu kisah dia masa kecil, lepas tu mukjizat dia. So seronok baca mukadimah dia. Wallahualam, kita buat ringkas saja sebab untuk menyambung kelas dan juga untuk waktu yang terhad. InsyaAllah ada rezeki kita akan sambung
kelas seterusnya, iaitu bab yang ketiga, bab bagaimanakah awal-awal bermulanya baginda, sejak berkecil bermulanya kenabian tu bagaimana, termasuk bedah dada dan sebagainya. Kita akan ceritakan ke Imam Ad-Darimi, kitab Musnad Ad-Darimi. Wallahu a'lam. Terima kasih kerana mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah.